Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para penonton sekalian, apa khabar semua? InsyaAllah, saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Paling penting, saya Da'i Hadari. InsyaAllah untuk hari ini, hari Rabu 30 Jun 2021 bersamaan dengan 19 Zulkaidah 1442 Hijrah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sama-sama dapatkan banyak ilmu, banyak manfaat. Terutamanya untuk hari ini, topik kita, perbincangan kita akan dapatkan ilmu dari sudut fiqah. Iaitu perbincangan berkaitan dengan fiqh berjaga-jaga, iaitu ihtiyat. Kita jarang dengar ihtiyat tu, tapi sebenarnya setiap hari ada dalam kehidupan kita. Tapi tak apa, insyaAllah pencerahannya sekejap sahaja lagi. Yang mana bersama dengan saya untuk dapatkan pencerahan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Ervino Johari pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Sihat Ustaz ya? Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah, bila sebut tentang ihtiyat ni Ustaz, banyak yang kita nak tanya ni Ustaz. Terutamanya saya sendiri pun banyak soalan membelenggu ni. Cumanya insyaAllah kejap lagi Ustaz ya pencerahannya. Cumanya para penonton sekalian, sekarang ni saya nak kongsikan status terkini COVID-19 Malaysia yang mana telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Ini adalah status yang bagi saya kita kena lakukan sesuatu, ikhtiar kita kena lebih kuatlah para penonton sekalian. Kalau kita dapat lihat kes baru dilaporkan semalam 6,437 kes, yang mana 6,423 kes daripadanya adalah kes tempatan dan 14 kes merupakan kes import. Anda lihat di tanda yang berwarna merah tu, para penonton sekalian, kes kematian baru adalah 107 kes kematian, menjadikan jumlah kes kematian kerana COVID-19 ini di Malaysia sebanyak 5,108 kes. Alhamdulillah, kes sembuh baru dilaporkan 5,298 kes semalam, menjadikan jumlah kes sembuh baru adalah sebanyak 677,751 kes. Alhamdulillah. Baiklah para penonton sekalian, terus patuh kepada SOP di mana sahaja anda berada, jauhi 3S, iaitu tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga jangan sembang terlalu dekat. Bukannya petang-petang membawang duduk rapat-rapat makan buah pelam. Janganlah tuan-tuan ya, para penonton sekalian. InsyaAllah sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hari ini kita sembang-sembang tentang fiqh berjaga-jaga, ihtiyat. Mungkin pencerahan, apakah itu ihtiyat sebenarnya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Da'i Hadari. Subhanallah dapat berjumpa pada pagi ini. Dan kepada semua pengikut dan juga yang setia bersama program Tanyalah Ustaz TV3. Tajuk yang besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita telusuri, kita fahami dan kemudian kita hayati menerusi aplikasi amalan kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fiqh al-ihtiyat ataupun disambung bunyinya fiqhul ihtiyat. Perkataan ihtiyat ini ataupun al-hitah disebut di dalam bahasa Arab juga berada dalam rumpun makna yang sama dengan perkataan al-hadar. Dia membawa makna berhati-hati ataupun berjaga-jaga, cautious dan sebagainya. Dan ini bukan merupakan perkara baru, telah sekian lama ianya berada di dalam bab perbahasan-perbahasan di dalam ilmu-ilmu usul fiqh, di dalam bidang syariah yang terlalu besar. Kerana itu ihtiyat ataupun ihtat di dalam bahasa Arab ini maksud asalnya adalah dia meliputi kawasan ataupun meliputi sesuatu tempat, lokasi, jarak dan sebagainya. Yang dimaksudkan diliputi itu, Islam dan juga fiqh membawa kepada kita penyelesaian-penyelesaian, malah alternatif, garis pandu dan cara tunjuk di dalam apa juga yang kita lakukan. Fiqh al-ihtiyat ini ada dalam semua perkara. Bukan hanya pada perkara-perkara berkaitan tentang pelaksanaan ibadah,
tetapi keseluruhan kehidupan kita dalam ruang lingkup perkara-perkara yang wajib, perkara yang harus, yang sunat, malah perkara-perkara yang makruh dan jugalah pada perkara-perkara yang haram. Lantas kita mulakan dengan melihat definisi ihtiyat ini, kata kuncinya, istilah hashtagnya lah ya kalau boleh, dia ada 4. Yang pertama, ihtiyat ini maksudnya adalah kita tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dah ternyata dalam dalil ianya halal, ianya boleh buat, maka kita tidak perlu lagi untuk mengemukakan fiqh ihtiyat, tak payah buatlah yang ni. Ya, ataupun kita haramkan, kita turunkan dia kepada dalam bentuk hukum-hukum yang lain. Kerana ia dah jelas. Kenapa jelas? Ada dalil yang menunjukkan ianya dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, konsep ihtiyat adalah kita tidak mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Dia tidak menyatakan tentang perkara ini memang tidak boleh, perkara ini adalah merupakan harus, maka kita pegang di situ. Apa yang Allah tidak haramkan, maka kita juga tidak haramkan dalam kehidupan kita. Apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan tunjukkan, maka ianya juga boleh untuk kita ikuti sebagai sunnah baginda. Konsep ketiga ataupun kata kunci perbincangan kita yang ketiga tentang ihtiyat adalah maksudnya kita menjaga diri kita daripada terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhah. Erti syubhah ini adalah benda-benda yang meragukan. Bila meragukan daripada sudut kesahihannya, dia mungkin boleh membawa kepada dosa ataupun kita tanpa sengaja melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi, ihtiyat dalam kaedah yang ketiga ini artinya kita jaga diri kita. Yang pertama tadi kita dah tahu, kita dah reckon, kita dah acknowledge bahawa ini adalah merupakan perintah Allah, dibenarkan, yang ni halal, yang ni haram. Yang ketiga, balik pada kita pula. Perlakuan kita, kita jaga daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang berdosa, yang haram dan sebagainya. Dan yang keempat, yang ini yang saya fikir banyak mungkin ada berlegar dalam fikiran kita, ihtiyat maksudnya adalah benda-benda itu asalnya boleh, asalnya diharuskan, tidak salah, tetapi ada masa-masanya kita tinggalkan perkara-perkara itu kerana dua sebab. Pertamanya, berlaku adanya syubhah ataupun ketidakpastian tentang status yang berlaku pada ketika itu. Situasi-situasi baru yang berlaku. Situasi semasa yang menyebabkan parameter ataupun indikator kita terhadap benda itu asalnya boleh, kita stop dulu. Ataupun kita tangguh, ataupun kita tinggalkan. Artinya pada perkara-perkara yang harus pun, ia juga ada dalam perkara ihtiyat, memang boleh buat, tapi ada masa-masanya, maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk berjaga-jaga. Benda ni harus, benda ni asalnya boleh, tapi berjaga-jaga supaya tidak melebihi daripada batasan yang sebenarnya. Saya fikir dan percaya ini adalah merupakan kerangka luar yang besar berkaitan tentang topik fiqh ihtiyat ini, insya-Allah. Baik, Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang konsep pula. Cumanya para penonton sekalian, bila kita dah dengar pencerahan mukadimah daripada Ustaz Muhammad Arifin Nur Johari ni, Allahu Akbar, baru kita faham sedikit kan, baru nampak cerah mata tu. Jadi mungkin ada soalan yang anda nak ajukan. Tak ada masalah, kami alu-alukan. Caranya macam mana? Anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Okey, 1800-88-1677 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Kami menantikan soalan daripada anda untuk ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baiklah Ustaz, konsep sebelum nak raikan soalan daripada para penonton kita ni, konsep ihtiyat dan juga was-was. Adakah kalau kita faham, kalau kita tak lihat dengan lebih dalam, dia macam was-was Ustaz? Adakah sama ataupun konsepnya berbeza? Ihtiyat dan was-was. Ada sedikit perbezaan kerana was-was ini dia punya indikator ataupun elemen yang adanya adalah keraguan. Yang kita sebut sebagai syubhah tadi. Dan syubhah ini adalah merupakan satu daripada unsur yang menyebabkan perlunya kita praktikkan
fiqh al-ihtiyat di dalam situasi itu. Contoh yang paling mudah, solat yang 4 rakaat, kebiasaannya aku ni 2 ke 3 rakaat. Tengah-tengah. Jarang 1 ke 2, jarang juga 3 4. Biasanya yang tengah-tengah 2 dan ni. 3 tu. Dia macam lari 4 kali 100 meter kan. Pelari kedua dan ketiga tu yang merupakan kunci itu. Sama ada nak menang ataupun sebaliknya. Lantas syubhah ataupun was-was ini dia adalah merupakan permainan syaitan. Dan fiqh al-ihtiyat ini adalah untuk menjaga kita dengan keraguan yang kita ada itu ataupun yang dimainkan oleh gangguan syaitan agar kita tidak lakukan benda yang berdosa ataupun kita tidak lakukan perkara yang haram. Jadi kita berada di atas track yang sama. Bagaimana cara kita nak pegang? Subhanallah, kalau kita lihat dalam sepotong hadis sahih riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama kita ini, agama Islam ini sifatnya mudah. Mudah daripada sudut pemahaman dan ilmiahnya, mudah konsepnya daripada sudut practicality dan juga amalannya. Wala yushadad din illa ghalabahu. Jangan ada orang yang menyukarkan benda yang mudah. Do not complicate things. Yang mudah itu jadikan dia susah. Menyusahkan orang ataupun mendatangkan sesuatu yang menjadikan orang memikirkan bahawa susahnya nak laksanakan benda-benda yang ada dalam agama. Kita perlu untuk memesrakan rakyat dan manusia, umat terhadap perkara-perkara yang dilihat dia mampu buat di dalam agama. Bila konsep ini dipegang, maka was-was tadi, keraguan, gangguan-gangguan yang tidak sepatutnya, dia boleh dikikis sedikit demi sedikit ataupun dihapuskan sama sekali. Inilah merupakan antara tujuan adanya dawabit fiqh al-ihtiyat itu. Ya, baik Ustaz, dah faham dah. Rupanya penting al-ihtiyat itu sendiri. Baiklah, kejap lagi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada para penonton kita insya-Allah di Facebook. Jadi kepada anda semua, banyak lagi pencerahan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai masalah dan juga persoalan, dan penyelesaian serta jawapan terhadap segalanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mana pada pagi ini alhamdulillah medan perbincangan ilmu kita sama-sama dapatkan manfaat dalam perbincangan fiqh berjaga-jaga ataupun ihtiyat. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Bila para penonton sekalian, terus tanyakan soalan terus ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk sebarluaskan, kongsikan video ataupun siaran langsung kita ini untuk manfaat yang lainnya juga. Dan anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677 untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah, Ustaz. Tanya teman tengok Ustaz. Soalan-soalan daripada para penonton kita ni bukan calang-calang soalannya, Ustaz. Mantap. Alhamdulillah. Nasib baik tak ditanya pada da'i ya. Soalan daripada Sahziatul Siddiq. Kalau da'i nak ambil sikit boleh. Allahu Akbar. Kita bahagi-bahagi. Kita utamakan Ustaz lah. Okey Ustaz, Sahziatul Siddiq di Facebook ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah keutamaan fiqh berhati-hati ihtiyat menurut Islam? Yang kedua, mengapakah mazhab Syafi'i yang dipakai di Nusantara kita ni merupakan antara mazhab yang banyak melakukan ihtiyat, iaitu berhati-hati dalam pembentukan dan pengeluaran hukum? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada yang bertanya, da'i dan juga semua. Subhanallah. Yang pertamanya, keutamaan di dalam fiqh ataupun fiqh ihtiyat berhati-hati ini menurut Islam, kita kena faham dahulu makna fiqh ataupun fiqh ini adalah faham. Dalam nak sampai kepada tahap faham itu, kalau kita lihat kepada ilmu taksonomi, dia mesti bermula dengan tahu dulu.
Lepas tahu baru pun faham. Orang tidak akan terus faham kalau sekiranya dia tidak bawa sekali ilmu ataupun maklumat yang menjadikan dia tahu. Lantas, di dalam Islam, keutamaan fiqhul ihtiyat adalah apa-apa saja perbuatan-perbuatan daripada golongan mukallaf. Apa makna mukallaf? Artinya adalah orang yang telah pun melalui proses tahu dan juga faham. Dan setengah orang biasanya diterjemahkan mukallaf ini dah cukup umur. Istilah cukup umur oleh orang-orang tua kita dahulu merujuk kepada makna dia tahu dan dia faham. Bagaimana dia tahu? Orang ajar. Bagaimana dia faham? Dia pernah melalui ataupun berpengalaman terhadap sesuatu perkara-perkara dan situasi itu. Lantas, keutamaan yang pertama adalah dia untuk orang yang mukallaf. Dia tidak boleh diukur pada kanak-kanak yang belum memayis ataupun orang-orang yang mungkin tidak sampai kepada kriteria tadi. Kedua, dia keutamaannya ini tidak hanya pada satu sektor ataupun pada satu pengkhususan dan bidang-bidang tertentu. Fiqhul ihtiyat dia kena kepada semua. Dia boleh, tidaklah semestinya wajib, tetapi dia boleh untuk dikenakan dan juga diaplikasikan dalam semua perkara-perkara yang melibatkan orang-orang yang mukallaf tadi. Yang ketiga, ilmu. Subhanallah, ilmu mesti sentiasa mendasari amalan. Kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Isra, rujuk pada ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat keputusan, jangan kamu terburu-buru untuk letakkan pendirian pada benda-benda yang kamu tidak ada pengetahuan, yang kamu tidak pernah lalui dan juga tidak mempunyai material bagaimana untuk mencairkan maklumat itu agar dapat diaplikasikan. Dalam situasi ini jangan buat keputusan, jangan berpendirian, kerana pada ketika itu pendengaran kamu, saluran penglihatan kamu dan juga hati kamu ini sebagai filter, sebagai penapis, setiap satu ini ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Kerana itulah kalau kita lihat, fiqhul ihtiyat ini tidak hanya meliputi pada soal pelaksanaan ibadah, tetapi kehidupan manusia secara seluruhnya. Berbalik kepada yang ditanya, bagaimana antara mazhab, contohnya mazhab Syafi'i kita, subhanallah, dalam banyak ruang kita lihat kepada perincian, kita lihat kepada ketelitian. Begitulah juga pada mazhab yang lain. Cuba kita fokuskan pada soalan ini. Kenapa berlaku begitu dalam pembentukan dan pengeluaran hukum? Pertamanya adalah fiqhul ihtiyat ini, berjaga-jaga ini, dia bukan sekadar merujuk kepada makna kita kena elakkan diri kita daripada benda-benda yang kita tak boleh buat. Terus elak bukan ya? Bukan semata-mata itu. Itu hanya sebahagian. Dia konsepnya bukan hanya nak mengajar manusia agar mencari solusi dengan cara mengelak benda-benda yang tak buat, tetapi memastikan keseriusan dan ketelitian melakukan perkara-perkara yang memang diarahkan ataupun diperintahkan. Dan yang ketiganya, bila kita serius, kita komit, kita buat benar-benar yang diarahkan, kita tidak pula melampaui dengan had ataupun batasan. Itu yang dipegang, dan kalau kita lihat dan telusuri dalam kitab-kitab yang menyatakan tentang pandangan-pandangan dan penulisan Imam Syafi'i rahimahumullah. Saya ambil contoh yang paling mudah, kita berwuduk. Hari-hari subhanallah kita berwuduk. Maka kalau kita lihat had minima pada Imam Syafi'i menyatakan bila kita sapu kepala, wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu itu kadarnya lebih kurang 3 helai rambut sahaja ataupun sedikit. Tetapi untuk ihtiyat, berjaga-jaga agar benar-benar wuduk itu sempurna, pandangan dalam Imam Syafi'i antaranya adalah untuk kita membasuh keseluruhan kepala kita. Bukan dalam mazhab Hanafi saja begitu, tapi Syafi'i walaupun boleh dengan minima, tapi tetap untuk sunat untuk kita sapu keseluruhan kepala kita ketika kita berwuduk agar ianya dapat membezakan dengan mazhab lain, pandangan lain yang mewajibkan sapu seluruh kepala. Imam Syafi'i buat juga seluruh kepala, tetapi ianya sunat.
dia tidak sampai ke peringkat mewajibkan. Mengapa? Di dalam Islam, pada benda-benda yang bersifat kebaikan, dia ada kesukaran untuk kita buat. Sukar tu. Setengah orang rasa, alamak, habis remos aku ni. Bila berwuduk. Dah habis semua kan. Dan sebagainya. Setiap masyakkah, setiap kesusahan dalam melakukan ibadah, dia akan ada ganjaran. Dan fiqh ihtiyat ini bukan saja memastikan kita elak diri kita daripada buat benda-benda yang tak elok. Kita buat benda-benda yang diarahkan, tapi kita buat itu dengan cara yang diberikan ganjaran, malah tambahan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Ustaz, dalam satu-satu keputusan, sebagai contoh untuk satu amalan sebagaimana wuduk itu sendiri, sebenarnya ia melibatkan satu, yang pertama, pendalaman ilmu yang sangat hebat, iaitu para ulama terutamanya Imam Syafi'i itu sendiri akan merujuk pendapat-pendapat ulama terdahulu. Kemudian setiap pendapat itu juga akan dibincangkan sesama para ulama, para fuqaha untuk capai satu kata putus. Terutamanya mungkin saya boleh kaitkan dengan COVID-19 ini juga Ustaz. Adakah ia juga musyawarah yang sangat mendalam? Subhanallah, pelaksanaan prinsip-prinsip fiqh al-ihtiyat ini dia bukan datang daripada kosong. Dia bersandarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat turutan bagaimana bermula dengan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kehebatan dan kesuburan ilmu dan juga pencernaan maklumat-maklumat yang ada dalam Islam itu, dia bukan sekadar hidup, malah sifatnya dinamik. Kerana itu apabila Imam Syafi'i berada di Iraq contohnya, dengan ketika mana dia berada di Mesir, maka ada qaul qadim dengan qaul jadid dan sebagainya, menunjukkan dinamika terhadap maklumat-maklumat berkaitan hukum itu, kerana ianya diputuskan dan kemudian diijtihadkan bukan berdasarkan hanya semata-mata dalam situasi tertentu, hanya pada dalil-dalil yang ada, tetapi meraihkan juga tentang keadaan setempat. Keadaan itu. Dan juga situasi ataupun uruf yang dipanggil, yang menjadikan kita dapat mengeluarkan ijtihad ataupun fatwa dalam keadaan yang tidak statik. Dia praktikal, dia boleh diamalkan dan juga dia boleh diterima. Dia meraihkan kemampuan dan keadaan sesuatu golongan ataupun seseorang dalam mana-mana isu. Betul juga Ustaz ya. Saya terfikir juga kalau macam ambil wuduk, beza di tanah kita, tanah Melayu, kalau dengan di musim sejuk di Eropah, mungkin berbeza Ustaz ya. Ya, sangat berbeza. Contohnya lah, sejuknya tu sampai ke tulang tu. Betul. Orang kata tulang sumsum, walaupun kita tak pernah tengok tulang sumsum tu macam mana kan. Sebab itulah kalau kita perhatikan, bila berwuduk dan sebagainya, subhanallah, dia fiqh al-ihtiyat ini adalah memastikan, contohnya kita basuh tangan sampai ke siku. Ya. Pada wuduk, wajah dan juga tangan sampai siku. Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah menggunakan kata kunci ataupun kata kerjanya, iaitu waghsilu, hendaklah kamu basuh. Tetapi pada kepala dan juga pada kedua kaki sampai ke buku lali, Al-Quran menggunakan perkataan wamsahu, artinya sapu. Beza tu basuh dengan sapu. Konsepnya itu berbeza. Lalu bila tangan sampai ke siku, sebaiknya adalah bila kita berwuduk itu kita lebihkan sikit. Ini ihtiyat. Ini bukan melampau. Yang melampau bagaimana? Kenapa kena lebihkan sikit? Supaya benar-benar keseluruhan siku ini masuk dalam kawasan yang kita basuh tadi. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah melampau. Contohnya sunnah menyatakan paling banyak pun 3 kali. Sekali basuh rasa macam tak cukup, kali kedua rasa macam ada lagi, kali ketiga. Kalau kali ketiga pun rasa tak cukup, berapa kali kita nak sebenarnya? Jadi ini menunjukkan bahawa ada hadnya. Agar kita tidak berlebih-lebihan. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tu. Cumanya Ustaz, kejap lagi ada soalan berkaitan dengan ulama yang mengamalkan ihtiyat. Kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan pagi ini selesai kita murnikan dengan bacaan Yasin di awal tadi. Dan kini perbincangan kita teruskan untuk topik kita hari ini, fiqh berjaga-jaga ihtiyat, bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Baiklah, para penonton sekalian, terus ajukan soalan dan juga jangan lupa untuk sebar luaskan perbincangan ilmiah kita ini. Kongsi video secara langsung kita ini di laman sosial anda, insya-Allah. Moga-moga dapat manfaat sekalian daripada masyarakat, terutamanya kenalan-kenalan kita, insya-Allah. Baiklah, Ustaz, ada soalan yang cantik ni daripada Aiman Aizuddin di Facebook kita ni. Katanya, adakah golongan yang warak dan kuat berpegang dengan agama, mereka ini lebih banyak beramal dengan ihtiyat, iaitu berjaga-jaga dalam amalan? Mereka berjaga-jaga adakah kerana tidak mahu diri mereka terjatuh atau terjebak dalam perkara haram, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja? Saya teringat pula, Ustaz, kisah Imam Asy-Syafi'i tak boleh tengok ternampak sedikit bahagian kaki wanita tu kan, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita. Baik, yang cerita tu tak apa, Da'i boleh cerita. Itu nanti dah, Ustaz. Cantik soalan, terima kasih. Wara' ini adalah satu daripada sifat ataupun unsur yang ada di dalam fiqh al-ihtiyat. Artinya, pada perkara-perkara yang dah jelas haram memang ditinggalkan. Dan dijauhi, bukan saja tinggal, dijauhi, tidak disukai, membenci perlakuan itu dan sebagainya. Tetapi juga berhati-hati pada perkara-perkara yang sifatnya harus. Kerana sifat perkara yang harus ini, bila dirasakan bahawa ianya mempunyai kemudaratan ataupun tidak sesuai berdasarkan kepada tempat dan situasi diri kita sendiri, maka ianya ditinggalkan. Khususnya pada perkara-perkara syubhah. Yang ini, subhanallah, pada fikir saya bukan sahaja pada para ulama ataupun golongan ilmuwan, tetapi juga pada kita sebagai manusia, it's a common sense. Pada benda-benda, kalau kita lihat orang menjual makanan contohnya, kita juga memperhatikan aspek-aspek lain. Kerana itu kita lihat dua orang yang menjual benda yang sama, ada sebab kenapa kita pergi pada yang seorang ini dan tidak membeli pada yang satu, kerana kita berhati-hati di situ. Adalah indikator-indikator yang menjadikan kita rasa macam tak berapa selesa. Ini adalah merupakan antara cara untuk kita mendidik diri dengan sifat wara' ini. Subhanallah. Dia maksudnya tunduk dan sebagainya dalam peristiwa Imam Syafi'i itu, subhanallah, bagi mereka yang benar-benar dan biasa menjaga kepribadian, keelokan penampilan. Penampilan kita ini tidak hanya yang pada zahir. Kita ini mungkin nampak hebat di sisi manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Allah tutup kekurangan kita. Kita ataupun kita sendiri berusaha untuk pastikan orang lain tidak tahu. Lantas, dalam situasi yang sebegini, pada fikir saya, hendaklah kita menjadikan diri kita, membiasakan diri, bukan was-was, bukan sangkaan ataupun buruk sangka terlalu tinggi, tetapi sekadar berhati-hati berdasarkan pada ilmu, pengalaman, maklumat daripada orang lain dan sebagainya. Maksudnya bukan sekadar ulama, akan tetapi kita kena didik diri kita juga untuk mengamalkan ihtiyat itu. Benar, wara' ini bukanlah merupakan sifat eksklusif yang hanya ada pada segolongan. Ia adalah merupakan amalan dan praktikal yang dilatih dan diusahakan diri kita sendiri. Baik, Ustaz, itu dia satu perincian daripada Ustaz berkaitan dengan cuma je, Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini, Kak Yat, orang Rawang kita. Kita bersama dengan Nurhayati Ismail. Assalamualaikum, Kak Yat. Waalaikumsalam, Da'i Hadari. Apa khabar kita? Alhamdulillah, alhamdulillah. Da'i sihat. Okey, Kak Yat, hari ni Ustaz Ervino dengan kita. Mungkin Kak Yat nak tanya tentang ihtiyat ni. Okey, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rindu nak berkuliah dengan bonda Ustaz. Oh, ya ke? Okey, Assalamualaikum, Ustaz. Kak Yat ada soalan. Adakah fiqh ihtiyat ni akan sentiasa terbuka dan boleh berubah-ubah mengikut, sebab kadang seseorang ni manusia dia suka mengkaji sehingga melampaui hukum. Dan bolehkah Ustaz terangkan sikit tentang ijma' dan qiyas? Itu saja soalan Kak Yat. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Kak Yat kita kalau tanya soalan dahsyat now, katanya. Orang zaman sekarang. Macam mana tu, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi perincian? Baik. Yang pertamanya, terima kasih pada Kak Yat yang bertanya. Benar, fiqh al-ihtiyat ini adalah berdasarkan kepada situasi. Yang lama itu tidak ditinggalkan.
dengan perlakuan dan juga perakuan-perakuan yang ada, tetapi kita tetap kena sentiasa buka diri kita kepada situasi-situasi baru. Betul. Contohnya kita berada dalam MCO, kita berada dalam SOP yang baru dengan situasi pandemik dan sebagainya, maka berjaga-jaga itu dan berhati-hati dia lebih besar lagi kapasitinya, dan pastinya akan keluar pandangan-pandangan ijtihad para ulama yang membawa kepada bahagian kedua yang ditanya oleh Kak Yat tadi tentang ijma' dan juga qiyas. Fiqh al-ihtiyat ini kita nyatakan tadi dia bersumberkan asalnya pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kita jangan lupa kepada ijma' dan qiyas. Maksud ijma' ini adalah kesepakatan di kalangan para ulama. Kerana kalau kita lihat dalam ilmu usul fiqh, dalam usul al-fiqh, dia konsep pertama sekali dia adalah untuk mengenal pasti dalil-dalil yang sifatnya ijmali. Sifatnya itu masuk semua pandangan-pandangan para ulama ataupun dalil-dalil yang disepakati oleh semua. Ada juga dalil-dalil yang tidak disepakati oleh sebahagian daripada yang lain. Lalu dalam usul fiqh dia ambil semua ini. Kesemuanya itu sebelum ianya dijuruskan dan difokuskan. Lantas pandangan-pandangan yang bersifat jumhur, artinya yang bersifat majoriti, ataupun pandangan-pandangan yang bersifat muttafaq alaih, yang disepakati, ia adalah merupakan sandaran utama untuk dijadikan kepada kesepakatan ataupun ijma' para ulama itu. Apabila berkumpulnya ahli ilmu, dan seperti mana yang dinyatakan kalau kita lihat para mufti kita berkumpul, ilmuwan kita semuanya untuk mengeluarkan pandangan dan ijtihad fatwa berkaitan tentang pelaksanaan solat Jumaat sebagai contoh, ataupun penjarakan di dalam saf. Ini tidak berlaku dan tidak pernah kita bayangkan 20-30 tahun dahulu. Tak pernah kita tetapi fikir, ianya berlaku. Antaranya adalah dengan mengambil kira fiqh al-ihtiyat, berjaga-jaga dan berhati-hati, lebih-lebih lagi pada perkara yang kita tidak nampak. Qiyas pula adalah pada perkara-perkara yang dah berlaku, ada dalam dalil, tetapi yang berlaku ini digandingkan pula dengan benda yang baru yang tidak ada dilafazkan dalam nas secara sarih, secara jelas ataupun secara tuntas. Ini adalah situasi yang benar-benar baru. Contoh yang paling mudah bagi mereka yang pernah merasa untuk bekerja menetap di luar negara yang mempunyai 4 musim. Bagaimana situasi di mana ada negara-negara bila sampai musim panas itu, baik siang ataupun malam, dia cerah sepanjang masa. 22 jam, 23 jam, 24 jam. Bagaimana nak menentukan bukan saja waktu solat, tapi nak menentukan tentang masuknya sahur dan juga berbuka puasa. Subhanallah. Lalu kaedah-kaedah dibawa berdasarkan kepada kiasan, kepada kaitan daripada dalil-dalil dan sunnah-sunnah yang ada. Ini adalah merupakan usul al-fiqh. Barulah sampai kepada memahami tajuk kita ini, iaitu fiqh al-ihtiyat, kerana dia lebih merujuk kepada qawaid fiqhiyah. Daripada usul fiqh itu dah jelas, dah faham, baru kepada qawaid fiqhiyah ataupun kaedah fiqh. Kaedah fiqh ini maksudnya apa? Secara ringkas, dia merujuk kepada apa juga hukum hakam ke atas perbuatan-perbuatan mukallaf yang kita sebutkan tadi, yang merupakan satu daripada indikator yang ada di dalam fiqh al-ihtiyat. Subhanallah, saya nyatakan ini semua sebagai menyantuni soalan tadi untuk menunjukkan bahawa kita juga perlu untuk mempunyai satu tasawur, satu gambaran. Mainframe, kerangka yang besar tentang fiqh al-ihtiyat sebelum kita pergi pada yang kecil-kecil ni dahulu. Kalau kita pergi terus kepada yang bersifat analitik, tapi yang holistik itu kita tak jelas, dia mungkin akan menyebabkan kita silap faham. Sangkaan buruk lah. Sangkaan buruk, bila silap faham, silaplah tindakan. Betul. Itu paling penting. View tu, bahasa orang kampung saya lah. Orang Perak kata view tu. Kampung saya world view. Amboi. Lain macam Ustaz ya. Okey Ustaz, satu soalan daripada Faizal bin Ahmad. Yang ini soalan berkaitan dengan video tular Ustaz. Pun kita boleh kaitkan juga dengan ihtiyat insya-Allah. Katanya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mafhumnya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, iaitu supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Ini dalam surah tak silap saya surah Al-Hujurat Ustaz ya. Baik,
Katanya soalan saya merujuk kepada kes seorang budak OKU yang dibantu oleh seorang pakcik namun akhirnya dituduh menculik pula. Mungkin perkara sebegini dapat dielakkan jika kita memahami fiqh ihtiyat ini. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih pada yang bertanya, dai dan semua. Ya. Bersangka-sangka adalah merupakan perkara yang secara sedihnya kita katakan ianya norma yang biasa di dalam kehidupan kita. Ramai orang meletakkan zon ataupun sangkaan itu menjadikan ianya sebagai justifikasi untuk buat keputusan atau letak ketetapan. Senang cerita, lihat pada zahir ataupun benda itu sepatutnya seminit, yang kita nampak 10 saat. 10 saat itulah yang kita jadikan sebagai sumber untuk kita terus menghukum, berpendirian. Subhanallah. Cara pertama untuk kita santuni dan tangani isu-isu yang sebegini, yang pertamanya adalah kita kena ingat apa-apa sahaja yang disandarkan kepada agama Islam kita, dia mesti ada bukti. Kalau kita nak tuduh orang, kalau kita nak menyatakan begini rupanya orang tu buat ini sebenarnya niat dia, dia mesti datangkan pada bukti. Sebab itu ada kaedah dalam fiqh yang menyebut in kunta naqilan fa alayka bitashih wa in kunta mudda'iyan fa alayka bid-dalil. Kalau kamu jenis orang yang menyampaikan berita, yang tular, tadi masa kita sekejap saya mengadu pada dai Hadari bahawa kenapa handphone saya tak masuk benda-benda yang tular ni ataupun lambat orang lain kena bagi tahu. Sekiranya kamu menyatakan suatu perkara, kamu kongsi pada orang, cerita pada orang, maka kamu kena sahihkan dahulu berita itu. Sama ada dengan tabayyun ataupun dengan tasabbut. Kena ada pemastian. Wa in kunta mudda'iyan, kalau kamu tuduh orang pula, fa alayka bid-dalil. Kamu kena datangkan dalilnya, datangkan petandanya ataupun buktinya. Dan inilah yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kata, menyantuni juga ayat Al-Quran tadi, iyyakum wadh-dhann. Jauhilah kamu dengan sangkaan-sangkaan yang tidak berasas, tidak ada bukti, maklumat yang tidak tuntas dan sebagainya. Kenapa? Fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Sangkaan-sangkaan ini adalah merupakan seburuk-buruk pernyataan, perkataan, keputusan dan sebagainya. Dia boleh membawa kepada banyak benda. Sebab itu Nabi sambung, Nabi kata wala tahassasu. Jangan sengaja nak cari salah orang. Jangan sengaja nak melihat ataupun nak tengok ataupun nunggu bila dia ni nak buat salah. Contohnya kan, yang elok tu dia tak nak sebut, tapi the moment seseorang itu commit an unintentional mistake, maka ketika itu dia pick up the matter. Jangan begitu. Kedua, wala tajassasu. Jangan sampai dah tak nampak, tak ada apa ni, disiasat dengan cara yang lain pula. Nak cari juga kesalahan dalam erti kata yang lebih mendalam. Nabi kata lagi wala tabaghadu. Jangan kamu benci membenci. Sebab bila kamu benci orang, kamu tak suka, kamu tidak akan ada sangkaan-sangkaan yang baik pada orang itu. Betul. Ataupun sangkaan yang buruk pasti akan mengatasi sangkaan yang baik. Wala tadabaru. Jangan belakang membelakangi. Artinya jangan menjauhkan diri daripada community. You need to be engaged with the community. Kerana itu, lagi jauh kita, macam kita melihat satu objek dekat, dengan orang yang melihat objek secara jauh, sudah tentu spesifikasi objek yang dilihat itu tak jelas bagi yang jauh tadi. Yang dekat ini yang lebih dapat. Apa Nabi kata akhirnya? Wakunu ibadallahi ikhwana. Yang menuduh, yang tertuduh, mintalah maaf. Selesaikan dan sebagainya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. The moment kita anggap kita bersaudara kerana agama, sangkaan-sangkaan ini sebenarnya akan dapat kita kurangkan, kikis, malah insya-Allah boleh dihilangkan. Sepatutnya menutup aib saudara kita. Subhanallah, benar. Baik Ustaz, kita akan rehat sekali insya-Allah. Kejap lagi Ustaz, kita nak sembang, kita nak dapatkan sudut pandang yang lain pula daripada sudut pandang muallaf. Kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada semua, perbincangan ihtiyat kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi yang indah ini sambil-sambil anda nak bersiap untuk bekerja lah. Kita dah tambah ilmu tentang topik kita hari ini, iaitu fiqh. Fiqh berjaga-jaga ihtiyat. Alhamdulillah, bersama dengan Ustaz Muhammad Irfin Johari, kita dah faham dah dari sudut konsepnya, kita dah faham dari sudut maknanya, kemudian bagaimana kaitannya dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya Ustaz, ya, perbincangan ihtiyat ni macam Ustaz sebutkan di awal tadi, ia luas. Benar. Ini yang dapat kita lihat pula dari sudut pandang yang lain. Soalan daripada Kak Ju Zabidi di Facebook kita, katanya, bagaimanakah panduan fiqh ihtiyat bagi golongan mu'allaf yang dapat kita bantu, khususnya dalam urusan ibadah, terutamanya dalam hukum bersuci dan solat. Seperti, ni sebagai contohlah, seperti hukum berkhatan dan melafazkan rukun-rukun solat dalam bahasa Arab. Susah juga tu. Jadi macam mana, Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Berkhatan tu dengan solat tu sebenarnya dalam konsep yang lain. Tapi tak apa, kita santuni. Terima kasih kepada yang bertanya, da'i dan semua. Mu'allaf daripada kalimah bahasa Arab yang membawa makna orang yang dilembutkan. Dilembutkan. Apa yang dilembutkan? Hatinya. Itu. Kerana itu bila kita menguruskan mu'allaf, maka hati kita kena dididik untuk jadi lembut. Teringat saya sedikit sebanyak pengalaman dulu berhadapan dan juga menyampaikan ilmu kepada golongan-golongan yang baru masuk Islam. Ia adalah merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat indah kerana selain daripada kita memulakan menyampaikan maklumat kepada mereka, kita pastikan bahawa asas pendidikan itu sangat dijaga, iaitu mengajarkan kepada mereka bermula dengan benda-benda yang basic. Lantas dalam fiqh al-ihtiyat ini, untuk golongan mu'allaf, pada fikir saya, pertamanya adalah elakkan daripada melampau daripada sudut menyampaikan ilmu itu secara cepat ataupun secara bandel dengan jumlah yang besar. Mulakan dengan yang wajib, mulakan dengan yang perlahan. Tidak dikasari ataupun disuruh dan dipaksa untuk dipercepatkan. Malah sebenarnya pun ia tidak perlu ada satu timeline, tempoh masa untuk menjadikan seseorang itu mampu untuk menjadi seperti mana kita. Subhanallah, kita mungkin dah tahu suatu perkara itu daripada kecil. Mereka telah baru saja mengetahui itu selepas 30 tahun hidup ataupun selepas 40 tahun hidup. Lalu utamakanlah ar-ra'fah, utamakan belas kasihan kepada mereka dalam menyampaikan ilmu dan maklumat. Ibarat kita menyampaikan ilmu dan dapatan kepada anak kita, kepada anak kecil. Cara kita makan dengan cara anak kita makan berbeza. Kita mungkin boleh makan laju. Betul. Ya, tak habis suapan di mulut, tangan tu dah gatal, ambil lagi untuk suap lagi. Tapi kita tidak boleh buat dengan anak kita yang berumur setahun ataupun 2 tahun. Lalu begitulah. Ilmu tetap kena diberikan, amalan tetap kena dilaksanakan, tapi bagi golongan mu'allaf, laksanakanlah mengikut kemampuan. Bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan dia. Hingga kan sampai ke peringkat, kalau sekiranya di dalam solat itu, kita usahakan kepada dia untuk mempelajari surah Al-Fatihah. Sekiranya pada permulaan surah Al-Fatihah malah bahasa Arab ataupun cara sebutan pun tak tahu, maka dia ikut terlebih dahulu, dan ini tidak menjadi kesalahan. Tempoh masa bergantung kepada penerimaan setiap seorang mu'allaf itu. Kerana itulah di dalam bab zakat dan sebagainya, disebarkan lagi sokongan dan alat bantu untuk golongan ini, hingga kan boleh diberikan bantuan, pembiayaan dan sebagainya. Gunanya apa? Secara implisitnya untuk menitipkan kepada mereka tentang kaedah fiqh al-ihtiyat. Cuma tak sebut kepada dia itu fiqh ihtiyat, tapi cakna kita waspada, jaga, berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap maklumat-maklumat yang kita berikan agar tidak overload. Dia just nice mengikut stages kemampuan dia, dan insya-Allah ni akan berterusan dengan jangka masa yang panjanglah dakwah itu. Baik, itu dia. Paling penting nak menyantuni orang yang hatinya lembut, kita kena lembut dulu, Ustaz, ya. Oh, subhanallah. Baik. Benar tu, cantik. Ustaz, saya nak tanyakan soalan ini soalan daripada saya sendiri. Sebelum kita nak sambung dengan soalan daripada para penonton. Tak boleh PM tepi je, ya? Tak boleh, Ustaz. Sebab saya yakin soalan saya ini mewakili juga para penonton, Ustaz. Gurau je. Oh, kita apa. Ustaz, kata kuncinya ialah berilmu.
Kata kuncinya ialah berilmu. Kalau kita lihat mutakhir ini, kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Banyak perkara yang sebenarnya ihtiyat, tetapi ada dalam kalangan masyarakat kita seolah-olah macam tak dapat terima. Sebagai contoh, akad nikah yang tidak lagi ada salam antara yang menikahkan dengan orang yang bernikah itu. Itu yang pertamalah. Jadi mengesahkan itu tanpa ada salam. Kemudian yang keduanya, pengurusan jenazah. Yang mana jenazah mereka yang menghidap COVID-19, kita tidak mandikan, akan tetapi kita sekadar tayamumkan sahaja. Jadi bagaimana Ustaz? Sebenarnya walaupun nampak dari sudut tu tak dapat nak terima kerana luar kebiasaan kita, akan tetapi dari sudut ilmu dan mendampingi para ulama, ia adalah ihtiyat. Ya. Ustaz. Terima kasih. Soalan yang baik, Da'i. Subhanallah. Benda-benda yang kita biasa lakukan, bila kita tidak dapat untuk mengulangi, buat dia punya reps, repetition itu, dengan jumlahnya, dengan kaedahnya, dengan caranya, seperti mana kita biasa, normal bagi diri hati kita manusia ini, kita rasa macam tak lepas. Betul. Ataupun rasa macam tak sampai. Tetapi kaedahnya, selagi mana yang dilakukan itu untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga, ianya bukan benda yang baru dalam agama. Artinya bukan yang dicipta, ia memang telah pun sedia ada. Contohnya dengan wudu ataupun mandi, angkat hadas kecil ataupun hadas besar, digantikan dengan tayamum. Tayamum memang telah pun sedia ada. Memang sedia dalam Al-Quranul Karim, cara pelaksanaannya, nusyih hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Selagi mana tak ada ciptaan yang baru, salam tadi contohnya ketika akad nikah. Anak sulung saya bernikah beberapa bulan yang lepas juga tidak ada sentuhan ataupun jabat tangan, kerana ia tidak termasuk di dalam rukun nikah itu sendiri. Subhanallah. Ia adalah merupakan satu daripada cara yang boleh digunakan untuk menunjukkan bahawa kita takkid. Persetujuan kita itu adalah kita confirm memang kita nak untuk melaksanakan atau menerima. Ijab, qabul. Offering and acceptance. Seorang menawarkan dan seorang menerima tawaran itu. Itu rukunnya. Itu rukunnya. Maka penting untuk kita lihat, bila kita faham itu, sensitiviti kita terhadap perkara-perkara yang baru diarahkan ataupun dikuatkuasakan, boleh kita rasionalkan. Bukan hanya rasional di sini, tapi semua itu datang daripada dapatan agama kita juga. Sumber yang sahih. Yang sahih lah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Benar. Itu paling penting. Baik Ustaz, soalan daripada sahabat kita ini berkaitan dengan was-was pula. Dan sebenarnya pentingnya ihtiyat itu untuk mengelakkan was-was Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak di Facebook kita katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Salah satu cabang ihtiyat juga adalah langkah berhati-hati bagi mengelakkan berlaku keraguan dalam ibadah. Soalan beliau, bagaimanakah peranan ihtiyat membantu bagi golongan yang sering ada rasa was-was dalam ibadah mereka? Silakan Ustaz. Terima kasih, soalan yang baik, Da'i dan semuanya. Di dalam kita topik besar ataupun fiqh ihtiyat ini, antaranya adalah kita mempraktikkan kaedah-kaedah fiqh ataupun qawaid fiqhiyah. Sekurang-kurangnya adalah qawaid fiqhiyah yang bersifat umum yang disepakati oleh semua ulama. Dia ada 5. Dan satu daripadanya itu berkait dengan apa yang ditanyakan. Yang pertamanya adalah kaedah fiqhiyah al-umuru bimaqasidiha. Setiap benda ataupun perkara itu dinilai berdasarkan niat. Nampak elok, tapi kalau niatnya tak elok, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui, maka tidak ada nilai amalan ataupun perlakuan itu. Kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bagi nak orang-orang yang menyatakan tentang isu susah, was-was, 2, 3, 1, 2, tadi tahiyat ke? Tak ada habis baca dan sebagainya. Ada yang dah berwuduk, baru je pakai baju dan sebagainya. Aku dah wuduk ke belum? Subhanallah. Bukan dipikir batal wuduk, tidak. Dah ambil wuduk ataupun tidak. Nak elakkan ini, kaedah fiqah kita adalah al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan yang terakhir, yang terkini, file tu yang last kita update pukul berapa, dia tidak akan tergugat walaupun datang selepas itu syak, rasa was-was. Kerana itu pesan kita kongsikan kepada rakan-rakan sahabat kita di luar sana yang mudah rasa was-was dan syak ini, dia dicadangkan agar ketika mana dia melakukan satu perkara seperti berwuduk dan sebagainya, pastikan macam niat itu
antara cara yang membantulah. Memang niat itu di sini, tapi elok juga untuk dilafazkan agar telinganya itu dengar, membantu untuk tetapkan dan juga menguatkan dia untuk mengingat. Yang kedua, percayalah kepada yakin. Jangan layan sangat bab-bab rasa ragu-ragu ataupun was-was. Bila kita buka pintu sikit, maka was-was. Tapi kalau buka lebih besar, lagi banyak, jadi yakin yang dah ada dalam rumah ni akan jadi makin sikit. Sebab was-was dah masuk. Jadi tutup pintu, tutup tingkap seboleh mungkin pada benda-benda yang dirasakan ragu-ragu. Ada masa-masanya, kita ingat tadi, memang tadi aku dah ambil wuduk. Cuma tak pasti sama ada wuduk dah batal ataupun tidak. Pegang yang yakin bahawa wuduk kita masih ada. Kena didik diri kita dengan cara yang sedemikian. Mengapa? Fungsinya adalah untuk mengelakkan segala kesusahan ataupun kemudaratan. Macam satu lagi kaedah fiqh, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesukaran-kesukaran yang ada sebenarnya dia membuka ruang kepada kemudahan-kemudahan. Ambillah kemudahan itu dengan yakin, jangan rasa was-was. Was-was pada orang satu hal, ini was-was pada diri sendiri itu sebenarnya kalau dilayan dia akan jadi penyakit yang sukar dan lambat untuk diubati. Ada juga was-was Ustaz, ini berkaitan dengan haiwan korban. Ini pun masalah juga ni. Rahimah Saud katanya jika kita memilih haiwan untuk dibuat korban, bagaimana kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak mengambil haiwan kacuk dengan binatang yang haram? Pada pandangan mata kasar, haiwan tersebut kelihatan seperti biasa, namun ada desas-desus menyatakan keturunan asalnya adalah kacukan dengan binatang tak halal. Ini pun banyak juga isu ni. Macam mana Ustaz? Yalah, lagi 2 minggu lebih kita nak sambut Aidil Adha ni kan. Daripada soalan, terima kasih kepada yang bertanya. Desas-desus itu pun dah menunjukkan bahawa di situ adanya sangkaan. Dan mulalah ditimbul ataupun ditiupkan keraguan-keraguan dan sebagainya. Baik. Syarat sah ibadah korban kan ada 7. Satu daripadanya adalah memastikan bahawa haiwan ternakan itu adalah merupakan haiwan yang memang digazetkan untuk ibadah korban ataupun akikah dan sebagainya. Isu kacuk dan sebagainya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan kita yang menentukan. Kita pergi dan tanya sendiri kepada tuan punya farm ataupun ladang itu, tempat ternak dan sebagainya. Kita pun kalau sekiranya kita lihat, kita pun tak tahu mungkin sama ada dia adalah merupakan lembing, lembu kahwin dengan kambing dan sebagainya kan. Tetapi yang saya nak katakan beginilah. Majoriti pandangan ulama menyatakan haiwan kacukan, kalau betul lah, bukan kerana desas-desus, bukan kerana ianya hanya sangkaan, tapi kalau memang dibuktikan, dinyatakan oleh tuan punyanya, ya ni kacuk ni unta dengan lembu, yang ni lembu dengan kambing di kalangan haiwan ternakan. Jarang berlaku tu. Ya betul. Ataupun dengan haiwan-haiwan yang lain yang tak termasuk dalam kategori yang boleh dikorbankan. Kalau sekiranya ianya berlaku dan ianya ada bukti dan benar, maka ia sama sekali tidak boleh digunakan untuk korban, dijadikan sebagai haiwan korban. Tapi kalau sekiranya berlaku, ada juga pandangan seperti mana Imam Sarbini menyatakan bahawa kalaulah sekiranya lembu tu digabung jalin, kata kahwin pun susah, tak ada akad kan, digabung jalinkan dengan kambing tu, dapat anak ataupun zuriat-zuriat dia, maka ada pandangan yang menyatakan tidak boleh digunakan untuk korban. Ada juga pandangan ulama menyatakan boleh, tapi syaratnya dah tak boleh dibahagi 7 lagi dah. Dah tak boleh dinamakan pada 7, dia satulah sahaja. Itu lebih detail lagi lah. Cuma yang untuk soalan tadi itu, pada fikir saya, pertamanya dapatkan maklumat dan juga informasi yang tepat berkaitan haiwan tadi, dan jangan buat keputusan hanya berdasarkan kepada dengar-dengar ataupun sangkaan. Yang viral, yang 1000 orang cakap, belum tentu ianya betul. Benar. Yang hanya 2-3 orang saja yang cakap tu, belum tentu ianya tidak tepat ataupun salah. Asasnya ataupun tunjangnya ialah sesuatu yang berdasarkan fakta yang sahih. Ya. Kerana itu fiqhul ihtiyat amat-amat pegang kepada dalil-dalil daripada Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Bukan sangkaan Ustaz ya? Bukan, ya. Baik Ustaz, insyaAllah kejap lagi kita akan kembali bersama dengan Ustaz Arifin Johari. Kita nak berehat seketika Ustaz, kita nak tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi di sini memberikan jawapan kepada anda semua setiap persoalan dan segala jawapan itu dirungkaikan dalam Tanyalah Ustaz hari ini. Hari ini kita bincangkan topik kita fiqh dengan topik kita fiqh berjaga-jaga ataupun ihtiyat. Alhamdulillah, jadi kita kena ada berjaga-jaga juga, terutamanya dalam menjaga diri kita, keselamatan diri kita, kemudian menjaga agama kita, dan insya-Allah pencerahannya kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Baiklah, kepada yang baru menonton, terima kasih kerana menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai teman pagi anda. Tapi tanya kenapa lambat benar nengoknya. InsyaAllah hari ini kita nak teruskan perbincangan kita Ustaz pada pagi ini, fiqh berjaga-jaga ihtiyat. Ada yang bertanyakan berkaitan dengan garis panduan ni. Katanya Zaleha Haji Muhammad Nur katanya para ulama meletakkan garis panduan untuk beramal dengan ihtiyat ini disebabkan boleh membawa kepada ghulu, iaitu berlebih-lebihan macam Ustaz sebut tadi kan. Adakah Islam melarang kita berlebih-lebihan dalam beragama? Dia ambil wuduk sekali 10 dia ambil belah kanan, 10 belah kiri. Macam mana tu kan? Kemudian yang keduanya, apakah kesan buruk jika kita berlebih-lebihan dalam beragama? Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya, da'i dan juga semua. Subhanallah, soalan yang baik. Pertamanya tentang ini, berlebih-lebihan ataupun ghulu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam sepotong hadis sahih, dan Nabi ulang kalimah ini 3 kali. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Iaitu malanglah, cilakalah, buruklah akhirnya, pengakhirannya kepada orang-orang yang melampau. Bila kita melihat kepada tafsir hadis ini, kita rujuk kepada pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar dan juga Riyadhus Salihin, beliau menyatakan, maksud Nabi menyatakan orang yang melampau ini dia ada beberapa sifat. Yang pertama, orang yang melampau dalam perkara-perkara yang berkaitan yang disuruh oleh agama. Contoh yang macam yang Da'i sebutkan tadi, tentang bab apa juga praktikaliti ibadah, berlebihan daripada had. Had ini juga telah pun dinyatakan di dalam nas ataupun dalil, baik Quran ataupun hadis. Maka kita buat sengaja, tidak ada keperluan, kita saja yang rasa itu keperluan, maka itu dianggap sebagai ghulu, berlebih-lebihan. Walaupun nak ibadah ni, walaupun nak berwuduk, wuduk itu ada pahala, walaupun kemudian nak solat, pegang mushaf Quran dan sebagainya, tetap dianggap sebagai berlebih-lebihan pada perlakuan itu. Kedua, maksud yang Imam Nawawi kata tentang hadis ini, orang yang Nabi kata celakalah ataupun malanglah bagi orang yang mutanatti'un, yang melampaui batas, ialah orang yang sifatnya terlalu, saya tekan tu, terlalu teliti. Sangat teliti pun sebenarnya dia boleh membebankan diri sendiri. Tak boleh juga. Ia akan membahayakan sebenarnya. Contohnya, ialah kadang-kadang ada orang bila baju tu gantung, dia mesti gantung tu cangkuk ke tu, yang masuk bukan keluar. Dan semua tu kena sama. Ketelitian tentang makan, teliti sampai ke peringkat takbir tu, masuk kali ke-7 pun tak lepas lagi tu. Allah, mula-mula Allah, kemudian Allah, tak lepas-lepas, maka ia sudah tidak dianggap pada dia itu teliti, tetapi dalam ibadah, ia mungkin boleh membawa kepada istilah melampau ataupun berlebih-lebihan. Dan yang ketiganya, dalam tafsir hadis ini, maksudnya adalah melampau pada melakukan perkara-perkara yang asalnya harus, tetapi dibuat lebih daripada had dan tak mengira maslahatnya. Kadang-kadang benda itu dibolehkan dan dibenarkan, tetapi kalau kita buat itu, kita ambil hak orang lain ataupun kita menyusahkan orang lain, maka ianya juga dianggap sebagai melampau. Saya ambil contoh dekat kawasan tempat tinggal saya, adalah satu kawasan itu yang memang saya perasan orang meletakkan parkir kereta mereka itu tanpa memikirkan tentang orang lain. Satu, ada 2-3 petak kosong, dia pergi masuk dan parkir kereta dia tengah-tengah. Jadi yang petak ni pun dia ambil, petak ini pun dia ambil. Maka ia juga adalah merupakan cara yang menyusahkan orang lain. Begitu juga orang yang dah siap parkir kereta, dia kemudian parking tak ada tempat lain nak parking. Dia tak nak parking jauh sebab malah nak berjalan dan sebagainya. Dia halang kenderaan yang ada, dia pergilah beri balang keperluan. Itu juga adalah merupakan perbuatan yang menyusahkan orang lain. Lantas ini juga termasuk dalam
tata cara ataupun kaedah yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan iyyakum wal ghulu fid din. Dalam bab-bab agama janganlah kamu berlebih-lebihan. Mengapa? Kerana konsep agama ini mudah. Mudah, tetapi jangan sesekali mempermudah-mudahkan. Yang dah mudah itu jangan dipermudahkan lagi. Tentang solat jamak, qasar dan sebagainya. Kalau dah itu merupakan ketentuannya, jangan bagian lagi. Katakan 2 marhalah, 1,5 marhalah tak boleh ke? Contohnya kan. Ia sudah tidak boleh ditawar lagi kerana keharusan dan juga keringanan telah pun diberikan. Jadi maksud berlebihan bukan hanya pada perkara yang haram, tapi perkara yang asalnya harus, cara buat tu tak kena, ianya juga dianggap sebagai berlebih-lebihan dan melampau. Dan itu juga tak boleh dalam Islam, Ustaz ya? Itulah kesan buruknya, Kesan buruk. seperti mana yang ditanya tadi itu, menjadikan diri kita merasakan kita saja yang betul, kita rasakan hak kita saja kena jaga, hak orang lain kau pandai-pandailah Betul. dan Betul, sebagainya. Maka hilang rasa sensitiviti, hilanglah rasa persaudaraan sama saudara. Baik Ustaz, bila sebut tentang persaudaraan ni, ada satu soalan yang saya terfikir dari tadi nak tanya. Saya rasa ini sesuailah untuk ditanyakan. Dalam bab ihtiyat ataupun dalam bab berjaga-jaga ini, pandangan para ulama mungkin juga akan wujud perbezaan. Akan tetapi, dalam bab-bab yang besar sebelum ini, sebagai contohlah sebelum pandemik COVID-19 ini tiba pun, dah ramai yang berbalah. Bila timbul pula COVID-19 ini, ada pula ihtiyat yang dikeluarkan terutamanya daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri kita, Ahli-Wal Agama, pihak berwajib. Bagaimana ihtiyat itu dan ini menyebabkan ada juga perbezaan dan menyebabkan perbalahan. Jadi sebenarnya Ustaz, sebagai masyarakat yang sepatutnya meletakkan ilmu di depan ni, apa yang kita patut buat? Silakan Ustaz. Terima kasih pada Da'i, soalan yang baik. Sebagai orang awam macam kita ni, orang biasa-biasa, mazhab kita ini adalah mazhab mufti kita. Betul. Artinya, kita perlu untuk mendidik diri kita untuk menerima pandangan, ijtihad, keputusan, sama ada ianya diwartakan ataupun tidak diwartakan. Penghormatan kepada pihak yang berautoriti dalam agama adalah merupakan perkara yang sangat penting. Kerana itu, kita bila jadi makmum, kita mungkin rasakan atau yang menjadi imam tu dia rasakan kita sebagai makmum ni lebih daripada dia. Tetapi selagi mana dia menjadi imam, maka kita yang di belakang ini fungsi kita, walaupun kita tahu lepas yang i'tidal mesti sujud, lepas sujud mesti ini contoh paling mudahlah kan. Tapi kita tidak boleh mendahuluinya kerana itu adalah merupakan di antara adab dan himmah di dalam berjemaah di dalam agama ini. Lantas pandangan-pandangan berkaitan tentang situasi pandemik dan sebagainya, khususnya yang masyarakat kita rasa sangat sensitif berkaitan agama, saya fikir perkara pertama sekali adalah didik diri kita sendiri. Sebelum kita nak memahami di manakah sebenarnya relevan, rasional, hikmah antara perkara-perkara yang diputuskan oleh para ulama kita, kita perlu langkah pertama mendidik diri kita untuk menghormati institusi dan juga mengikuti apa yang telah pun diletakkan sebagai satu autoriti. Sebab itulah kalau kita lihat antara kaedah yang diambil dan dipegang oleh para ulama di dalam pelaksanaan ihtiyat ini adalah kalau perkara-perkara dan masalah itu ada syubhah, bukan sekadar syubhah, artinya keraguan, syubhah yang sangat kuat, maka ketika itu bolehlah diaplikasikan fiqh ihtiyat. Kalau tidak, maka kita ikutlah apa yang telah pun diregulasikan oleh pihak yang berautoriti. Ia sangat-sangat penting kerana ia membawa kita untuk beramal kepada perkara-perkara yang akhirnya tidak menyusahkan kita. Pandangan, ijtihad, fatwa, fungsinya adalah untuk memudahkan kita. Betul. Bukan untuk memberikan masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, rujuk dalam surah Al-Hajj, lihat pada ayat yang ke-78, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Pengesahan daripada Allah takkid bahawa tak ada benda yang dalam agama ini yang Allah menjadikan satu kesempitan dan kesusahan untuk kamu lakukan. Kerana itu, para ilmuwan dan agamawan yang diberikan autoriti dan jurus pandu mereka secara autoriti dengan ilmu dan mereka bertindak dengan ilmu dan juga dengan maklumat,
maka kita perlu untuk menjadikan diri kita sebagai makmum yang baik. Kalaupun Ya. bukan muafiq, kita makmum masbuk, tapi kita adalah makmum yang mengikuti imam. Tetap makmum juga Ustaz. Makmum ya. juga, dapat pahala makmum juga. Kan pelik tiba-tiba tengah imam jadi imam tu ada pula dia jadi khotib. Kan pelik itu Ustaz ya. Okey Ustaz. Mungkin ramai yang kurang faham. Tetapi ada satu soalan ini kita spesifikkan apa yang kita bincangkan tadi. Hasnoin Wahid di Facebook katanya, soalan saya Ustaz, sekarang dalam PKP kebanyakan masjid dan surau hanya diperuntukkan kepada AJK sahaja dengan 12 jemaah. Ini yang saya maksudkan tadi. Kepada mereka-mereka yang ingkar kepada peraturan ulul amri, iaitu kepada SOP, adakah mereka itu jatuh berdosa dalam bab ihtiyat ini? Mohon pencerahan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Di dalam perkara-perkara yang telah pun digazetkan sebagai peraturan atas nama SOP ataupun sebagai pekeliling ataupun sebagai surat arahan dan sebagainya, ia adalah merupakan perintah yang dilihat dan jelas nampak maslahahnya itu. Kerana dalam fiqh ihtiyat ini satu perkara antara banyak yang diambil kira dalam setiap bentuk adalah sad az-zari'ah ataupun sad az-zara'i, menahan daripada kemudaratan-kemudaratan, tutup pintu, cegah dan halang, kurangkan, compoundkan pergerakan dan sebagainya. Itulah istilah yang digunakan sekarang. Ia dalam kaedah fiqh dipanggil sebagai sad zara'i, menghalang, menutup sebarang ruang, malah kemungkinan bukan sahaja benda yang dah nampak kemudaratan, kemudaratan yang ada. Dan ini dipraktikkan bukan saja di surau, di pasar tani, di pasar awam, di mana-mana saja, di pejabat dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah untuk terima. Arahan-arahan sebegini, sekiranya ianya itu dilanggar ataupun diingkari secara sengaja, tidak ada keperluan, tidak ada benda yang mendesak dan malah tidak ada sebarang dalil yang menyokong yang melebihi daripada pandangan ataupun keputusan yang ada, ia boleh membawa kepada dosa. Subhanallah, kerana diingkari pada perkara-perkara yang tujuan asalnya adalah untuk menghalang mafasid, menghalang perkara-perkara yang buruk yang merosakkan diri manusia itu sendiri. Kita kena ada kerangka maklumat ataupun view tadi itu, kata orang kampung Dai kan. Dia ada maklumat berkaitan tentang, subhanallah, nampak sesuatu itu daripada sudut maqasidnya. Apa tujuannya? Bukan untuk menyusahkan, tapi tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan. Daripada situlah adanya maqasid syar'iyah di dalam agama, bukan hanya untuk memelihara agama, hifzuddin, tetapi hifzun nafs, menjaga nyawa. Yang lebih penting, nyawa kita ini, kalau sekiranya nyawa sudah tidak ada dikandung oleh badan kita, maka tuntutan-tuntutan agama pun dah tak perlu untuk buat. Sebab kita sudah tidak berada di sini. Lantas itu perlu untuk dijaga. Latihlah diri kita insya-Allah untuk berlapang dada, khususnya pada perkara-perkara agama yang telah pun diberikan jurus pandunya oleh agamawan kita, lebih-lebih lagi mereka yang berautoriti di dalam bidang dan institusinya. Baik Ustaz, dalam satu-satu ihtiyat, terutamanya ihtiyat berkaitan dengan ibadah, ibadah yang kita sering lakukan sebelum ini, tapi tiba-tiba sekarang ini tidak dapat dilakukan, mesti akan ada sumber-sumbernya. Jadi sekejap lagi Ustaz jawapannya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apakah antara sumber-sumber ihtiyat yang kita boleh rujuk, sekejap sahaja lagi pencerahannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini alhamdulillah para penonton sekalian,
kita manfaatkan masa awal pagi kita dengan pencerahan. Kita dapatkan ilmu berkaitan dengan fiqh berjaga-jaga, ihtiyat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Dan saya yakin ilmu yang anda dapat ini juga nak dapatkan saham akhirat, pahala yang berterusan, sebarkan ilmu ini untuk orang lain juga, terutamanya bagi mereka yang ada laman sosial tu. Subhanallah, insya-Allah banyak pahala berganda kita akan dapat. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, pagi ni pencerahan yang sangat hebat berkaitan dengan fiqh berjaga-jaga. Saya pun banyak dapat info terbaru daripada apa yang Ustaz nyatakan tadi. Cumanya Ustaz, ini pencerahan bagi masyarakat kita juga. Dalam satu-satu ihtiyat yang telah dikeluarkan, terutamanya bagi pihak berwajib, sebagai contoh ibadah di masjid dan lain-lain, sebenarnya ia bukanlah satu keputusan dari satu pihak. Jadi kita sebagai masyarakat bukan hanya rujuk pada satu sumber kemudian kita terus menolak. Sebenarnya ia adalah berkait. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan pencerahan sumber rujukan kepada kita semua masyarakat dalam satu-satu bab itu. Baik. Terima kasih pada Da'i, soalan yang baik, subhanallah. Kita daripada kecil dididik untuk pergi ke masjid. Betul. Dan kita alhamdulillah mungkin tak sehebat orang lain, kita sentiasa menyantuni rumah Allah. Ya. Siapa tidak rasa sedih apabila kita tidak dapat pergi dan meneruskan apa yang kita biasa lakukan. Rindu nak morih Ustaz. Rindu nak morih. Ingatkan rindu sah pertama tadi. Rindu nak morih. Pun boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Namun, dalam situasi sebegini, benar apa yang Da'i katakan, keputusan itu bukan keputusan yang bersifat individual. Dia adalah merupakan musyawarah yang bersifat kolektif. Betul. Kaedah syura itu diguna pakai di mana setiap orang yang berkemahiran mempunyai kekananan di dalam bidang disiplin ilmu yang dia wakili, baik tentang agama, kesihatan, keselamatan, prosedur, jangka masa panjang dan sebagainya, malah hubungan komunikasi sosial manusia secara umum. Kesemua mereka ini mengadakan syura dan meletakkan keputusan seperti mana SOP yang kita nampak sekarang. Masya Allah. Dia adalah merupakan proses yang sangat-sangat meraihkan kesemua, lantas daripada maklumat yang ada itu diwujudkan dan dijadikan peraturan-peraturan yang akan ditambah baik ataupun ditukar berdasarkan kepada situasi dan keadaan. Lalu di mana sumbernya? Kita sebagai orang biasa ini macam mana kita nak tenangkan hati kita untuk kita terima? Yes. Kalau tak tenang, itu yang jadi sekarang ini. Ramai orang subhanallah yang melakukan perkara-perkara yang semua orang sedia maklum. Gangguan yang ada, emosi itu dan mental itu sudah tidak dapat lagi dilembutkan dengan hati. Kerana macam-macam situasi dan keadaan, kita doakan mudah-mudahan situasi ini akan berubah dan masyarakat kita akan tenang. Tenang, kita barulah kita dapat menenangkan orang lain. Betul. Kalau kita sendiri tak tenang, kita tak mampu. Pertama sekali saya fikir rujuk dalam surah An-Nisa, lihat pada ayat yang ke-71. An-Nisa 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berihtiyat, berjaga-jaga, berhati-hati. Ini adalah sifat orang yang beriman. Kita insya-Allah orang yang beriman, kita yakin ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Rujuk dalam surah Al-Maidah, lihat pada ayat yang ke-92 dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'allah wa ati'ur rasul wahdharu. Kamu taat pada Allah, itu arahan yang pertama. Kamu taat pada Rasulullah, itu yang kedua. Dan kemudian kamu berjaga-jaga. Ambil segala kemungkinan-kemungkinan untuk kamu jaga diri kamu. Baik kesihatan, baik agama, baik sosial dan sebagainya. Lantas berdasarkan pada dalil ini, para ulama dan para fuqaha dalam mereka menitipkan fiqh al-ihtiyat dalam situasi sebegini, mereka ada perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai sandaran. Yang pertamanya adalah al-qasd min tahqiq al-maqasid. Tujuan dibuat SOP ini, tujuan dibuat peraturan-peraturan yang berkala ataupun adanya situasi-situasi pandangan ijtihad fatwa yang baru, tujuannya adalah untuk mencapai matlamat manusia itu sendiri sebagai hamba Allah, agar kita dapat terus hidup. Betul. Dan dapat terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu akan balik kepada sini. Kedua, para ulama dan juga ilmuwan agamawan kita mengambil pendirian bahawa ihtiyat ini boleh dilaksanakan selagi mana tidak ada dalil-dalil yang syarak
dalil yang syar'i yang lebih kuat yang menghalang daripada buat. Artinya segala SOP peraturan-peraturan ini kalau betul ada dalil yang lain yang mengatakan memang tak boleh buat dan tak perlu, maka tidaklah dilaksanakan. Tetapi dalam situasi sekarang, subhanallah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada kita menunjukkan bahawa kesemua ini adalah merupakan antara bab sunnatullah yang memang akan berlaku. Allah akan uji kita dengan kesakitan, uji dengan rasa sedih orang-orang yang kita sayang meninggal dunia, rasa sedih kekurangan makan, kekurangan rezeki, pendapatan dan sebagainya. Maka inilah antara jalan buat masa ini yang terbaik untuk dipatuhi. Yang ketiga, para ulama meletakkan syarat bahawa ihtiyat yang dibuat ini jangan sesekali menjadikan mafasid ataupun kerosakan-kerosakan jadi lebih besar. Dia buat satu benda yang baru, langkah berjaga-jaga, tujuan dia bukan nak menjadikan kerosakan itu makin besar, tapi nak menjadikan maslahah itu lebih utama. Akhirnya yang rosak-rosak yang susah itu akan dapat dibaiki dan juga dalam masa yang sama diubati, dirawati, maka dia akan jadi baik dan makin baik. Itu tujuan dia. Dan yang keempat yang terakhirnya adalah apa-apa saja fiqh ataupun langkah-langkah ihtiyat berjaga-jaga yang kita nak lakukan ini, kalau sekiranya ada mana-mana dalil ataupun syarak yang bertentangan dengannya, maka berhenti. Kita kena pegang kepada dalil ataupun nas yang syarak kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan nas yang paling utama. Namun dalam situasi-situasi yang ada, kaedah-kaedah fiqh berdasarkan pemahaman para ulama kita terhadap apa-apa dalil-dalil nas yang syarak ini, maka di situlah datangnya peraturan-peraturan yang bersifat contemporary ataupun berkala. Dia boleh berubah mengikut keadaan dan kita kena mainkan kita punya peranan untuk memastikan agar langkah-langkah ini juga berjaya, insya-Allah. Tak dapat sokong dekat, kita sokong daripada jauh. Yang penting kita, macam saya katakan tadilah, tak makmum muafiq, jadi makmum masbuk pun jadilah. Baik Ustaz, salah satu cabang yang kita bincangkan, salah satu cabang ilmu fiqh yang kita bincangkan hari ini iaitu fiqh berjaga-jaga, iaitu ihtiyat. Jadi alang-alang Ustaz sebut tentang peranan kita sebagai pelan tindakan kita, peranan kita dalam mengamalkan ihtiyat dalam kehidupan kita ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada dai, subhanallah. Pertamanya, saya mencadangkan, memikirkan agar kita ini melaksanakan tugasan-tugasan kita secara orang yang sifatnya mukallaf. Maksud mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Kita ada, we have our own responsibilities. Kita ada tanggungan dan sebagainya. Ibarat seorang ayah dan ibu setiap hari bangkit tidur dan sampai tidur balik pada malamnya, memikirkan dan menjadikan at the back of their head ini adalah tanggungjawabnya terhadap isi rumah. Tanggungjawabnya terhadap mencari rezeki dan sebagainya, itu mesti ada. Selagi mana ada kita pegang ini, insya-Allah, proses pengajian dan pemahaman kita terhadap praktikaliti fiqh al-ihtiyat dalam kehidupan kita, dia akan jadi lebih mudah. Mana-mana ilmu secara teori, dia akan kekal dengan diri kita bila teori itu diaplikasi. Kalau teori hanya disimpan, kita lupa dan kita tidak nampak hikmahnya. Lantas pelan tindakan kita, pada fikir saya dan cadangan saya buat diri saya khususnya peringatan dan juga kepada semua. Pertama, kita perlu untuk memperkasakan rasa pematuhan kita terhadap apa sahaja. Kedua, gunakan ruang ini untuk memperbanyakkan dapatan-dapatan berkaitan tentang dalil-dalil dan pandangan. Sama ada tentang keagamaan, ataupun kesihatan, ataupun keselamatan, ataupun mana-mana yang melibatkan barisan-barisan hadapan dalam situasi pandemik yang ada. Dan yang ketiga, kita kena ingat dan kita yakin segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sokongan kita juga boleh berterusan dengan kita meneruskan pengharapan, rasa raghbah dan juga khauf, rasa mahukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala
rasa takut terhadap balasan Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya targhib wa tarhib ini mesti kena ada dalam diri kita. Bila kita takut, maka terhalang daripada buat perkara-perkara yang melanggar peraturan. Bila kita mahu dan nak, kita akan berusaha untuk mematuhi, menyokong dan juga menjadikan apa-apa juga regulasi itu sebagai suatu yang kita utamakan hikmah selepasnya. Selepas tu bila? Mungkin 2 bulan, 3 bulan, mungkin tahun depan. Kita tidak tahu. Itu di luar daripada kemampuan kita. Tapi usahalah bermula daripada sekarang, biar sekecil mana sekalipun. Ya, itu pelantikan kita, Ustaz. Ya. Baiklah, Ustaz, untuk memurnikan sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, yang juga mungkin mewakili para penonton di luar sana yang sekarang ni macam-macam, Ustaz, ya, kes di luar sana, macam-macam masyarakat kita hadapi. Mungkin doa daripada Ustaz. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwan illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu 'ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anil bala wal waba wal ghala wal marad wal fitan wasyada'id wal mihan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang mengetahui hati-hati kami. Engkaulah yang mengetahui kelemahan diri kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesenangan selepas daripada setiap kesukaran. Kurniakan kepada kami ketenangan selepas daripada setiap tekanan. Kurniakanlah kepada kami kelapangan di dalam pekerjaan kami dan pengajian kami selepas daripada segala kemudaratan yang Engkau ujikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami keimanan, ketenangan, kerahmatan, keberkatan pada setiap anggota tubuh badan kami untuk terus menjadi hamba-Mu yang abid dan juga menjadikan diri-Mu sebagai tempat satu-satunya untuk kami memohon pertolongan dan memohon kejayaan. Ya Allah, kurniakan keselamatan buat diri kami, ahli keluarga kami, sahabat handai kami, saudara mara kami dan semua yang kami kenali serta seluruh rakyat Malaysia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Arifin Johari kerana kembali sudi bersama dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, Ustaz. Terima kasih. Ya. Baiklah para penonton sekalian, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Paling penting, terasnya Al-Quran dan Sunnah. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.